Walhasil segala sesuatu yang dalam alam ini mengenal Allah menurut ukuran ilmunya terhadap Allah dalam alam maya pada ini. Kita kena faham. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Betapakah tergambar dalam akal dan hati bahwa Allah itu terdinding oleh sesuatu padahal dia sudah ada tanpa permulaan sebelum ada sekalian sesuatu. Maksudnya bagi orang yang dekat kepada Allah, ia melihat zat Allah yang tidak seumpama suatu dan wujud Allah tidaklah dapat disamakan wujud alam sekaliannya. Ya. Itu kita dah ngaji dah. Bekal sifat 20 tu cukup penting. Kita tak akan goyah lagi dah, ya. Allah tidak bersamaan dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Antara tidak bersamaan, Allah tidak berjihad, ya. Baca dengan ta, jihad. Bukan jihad. Jihad. Dia ada 10 perkara. Allah tidak bersamaan dengan segala sesuatu. 10 perkara dalam ilmu tauhid. Kalau kita buka ilmu tauhid, dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, dia kata ada 10 perkara yang Allah tidak sama dengan makhluk. Nampak tak? 10 perkara. Antara satu di antara 10 tu jihadun. Tahu? Jihad ni berpihak. Nampak tak? Ya. Kita makan dengan tangan. Tangan tu jihad. Nampak tak? Kita makan kena ada makanan. Tak ada makanan kita tak boleh terima sebagai istilah makan. Makanan tu jihad. Faham tak? Ya, kita ada, semua ada. Ada sebab jihad, kita panggil jihad. Jihad tu bukan tempat lah. Dia kena ada satu sandaran. Faham? Jihad, sandaran. Ya. Kita berdiri kena dengan 2 kaki. Tak boleh dengan 1 kaki. 2 kaki itu jihad. Kita melihat dengan biji mata. Nampak tak? Melihat biji mata tu. Tanpa biji mata, tanpa kornea, tanpa cahaya, kita tak dapat lihat. Jadi mata, kornea, cahaya itu adalah jihad. Faham tak? Allah bukan begitu. Allah melihat bukan dengan jihad. Allah mendengar bukan dengan jihad. Nampak tak? Allah menjadikan langit pun bukan dengan jihad. Kita dengan tangan, dengan usaha, dengan benda, dengan alat, kita nak buat apa-apa perkara tidak? Ya. Allah tidak. Maka tu dia kata Allah tidak, satu tidak ada jihad kepada Allah. Maknanya tidak bersamaan dengan makhluk. Makhluk ada jihad, Allah tidak ada. Ya, itu dia panggil nafsiyah tu. Yang kata nafsiyah tu yang tu lah, wujud nafsiyah tu, ya. Itu kita kena faham dulu tu. Tentang tu sifat 20 tu banyak membantu kita kalau kita faham lah, ya. Tuan-tuan, banyak membantu kita dan kita akan dapat melihat dengan lebih jauh, ya, akan kebesaran kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut oleh musannif tadi ini, jadi perasaan dan pendirian bahawa alam ini tidak mendinding Allah sehingga Allah tidak kelihatan karena alam ini tidak mungkin alam menutup atau menghambat Allah sehingga Allah tidak mungkin dilihat sebab Allah Subhanahu wa taala sudah ada tanpa permulaan sebelum ada segala sesuatu dalam alam ini. Maka ditanya di mana Allah? Orang tanya di mana Allah? Di mana Allah? Ya, di mana Allah? Ada 4 soalan nanti, ya. Tentang Allah ni 4 soalan. Pertama, siapa Allah? Kedua, yang pertama, apa dia Allah tu? Apa dia tu? Pertama siapa, kedua apa? Nampak tak? Ketiga, di mana? Nampak tak? Nampak tak? Dan yang keempat, bagaimana? Boleh tak? Empat tu, ingat tu orang? Kena jawab tu. Nak jawab pegang-pegang? Nak. Kalau jawab akan jadi orang kafir lah, macam-macam lah. Dia nak tokoh macam-macam. Nampak tak? Dia jawab pegang-pegang? Nampak tak? Ya? Kita kena guna Al-Quran juga. Pertama, apa itu Allah? Nampak tak? Allah tu apa? Ya. Jawab dia, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Itulah jawab dia. Nampak tak? Dan Tuhan kamu Tuhan yang asa. Nampak tak? Nampak tak?
lagi pemurah, lagi pengasih. Nampak lagi bumi ni pemurah. Nampak? Dia bubuh sifat sekali di belakang. Nampak? Ya. Siapa Allah? Siapa Allah? Nampak? Yang jawab dia, qul huwallahu ahad. Surah tu jawab. Cantik. Di mana Allah? Ayat kursi jawab. Ayat kursi jawab. Nampak? Nak. Bagaimana dengan Allah? Fatihah jawab. Betul dia. Baik. 4 surah ni penting. Nampak tak? Nah. Kita nak baca Al-Quran, kita nak amal, kita tahu. Pertama, apa Allah? Apa dia tahu? Allah tu apa? Ya, maka jawab dia, wa ilahukum. Kata kita lepas sembahyang kita zikir dia, bawa zikir dulu lepas sembahyang. Nak doa, nak minta doa kepada dia, kena sebut dah dia dulu. Orang tak faham ni, masya-Allah. Duk cari hadir di sana, Nabi tak baca, kita tak baca. Mana hang tahu Nabi tak baca? Boleh yang kata lagu tu Nabi tak baca. Nampak tak ayat? Tu, nombor satu. Kedua, siapa? Allah. Ya, bukan. Siapa Allah? Yang jawab dia, qul Allah. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada 2 ahad tu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu asa. Allahu samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Tashbih. Allah tidak lahir, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat dengan ahad yang pertama tak sama lah. Ahad yang pertama artinya asa. Ahad yang keempat tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada. No one, orang putih kata. Nampak tak? Boleh faham tak? Ahad yang keempat artinya tidak ada manusia atau makhluk yang sama dengan Allah tu dia. Nampak tak? Itu ahad yang keempat dengan ahad yang pertama tak sama. 4 ayat kan? Tuan-tuan kena faham tu. Ahad dengan ahad tu tak sama. Ahad mula akan zat Allah yang Maha Asa. Ahad yang keempat, tidak ada makhluk manusia, tidak sesuatu pun, not even one. Nampak tak? Yang sama dengan Allah. Itu arti ahad yang keempat. Itu berjawab pada siapa Allah. Ini ilmu, tuan-tuan. Faham dulu ni. Dan yang ketiga, di mana Allah? Nampak tak? Di mana Allah? Ya. Di mana kamu pernah tengok perbuatan Allah? Di mana-mana. Yang bergerak, yang berjalan, yang apa semua ini di bawah suatu pentadbiran, di bawah suatu kuasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak tak? Itu bagian 4 sifat tadi. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Nampak? Al-qayyum tu kita nampak. Baru dia cerita Al-qayyum dia mana? Nampak? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Artinya dia mentadbir langit dan bumi, tak berhenti, tak tidur, tak berehat. Nampak tak? Artinya dia bukan macam kita. Kita kena berehat. Nampak tak? Orang Yahudi kata Allah berehat pada hari Sabtu. Orang Nasrani pula kata Allah berehat pada hari Ahad. Nampak tak? Sunday holiday. Kenapa Sunday holiday? Kerana Allah berehat. Orang Nasrani kata. Nampak tak? Maka tu kita kena pergi jumpa tepi sembahyang di gereja. Nampak tak? Ya? Orang Yahudi pula kata hari Sabtu Allah berehat. Maka tu kita tak ditengah tangkap ikan. Tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Sebab Allah berehat, rest. Hari ni jangan kerja. Islam tak. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkuru. Nampak tak? Apabila kamu selesai menunaikan salat bertebaran kamu mencari rezeki Allah. Kelebihan. Nampak? Islam tak ada rehat. Kenapa? Kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari Allah bekerja. Itu kita nampak, ya. Maka dia kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nabi Musa tanya dekat Jibril, apa arti la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Nabi Musa tanya. Allah tidak tidur dan tidak dihampiri mengantuk. Nampak macam mana? Jibril pun datang bawa satu kaca, satu keping kaca.
Ya. Pegang. Kamu diri, kamu pegang kaca ni. Nampak tak? Dia pun pegang kaca. Dia tak abang pasal apa, hang pegang tu dia kaca. Nampak tak? Pegang ya, jangan lepas. Nampak tak ya? Tidak. Kiri kanan pegang. Musa mengantuk. Mengantuk lepas. Jibril kata, inilah Allah takbir, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak ada keberatan bagi Allah mentakbir kedua-dua. Wa huwal aliyul azim, kerana dia ada maha tinggi lagi maha agung. Nampak tak? Ini maksud la tak, makna kata Allah bekerja 24 termasuk menghidupkan kamu, mendenyutkan jantung kamu. Nampak tak? Mendenyutkan nadi kamu, mendekupkan jantung kamu pun kerja Allah. Nampak? Itu dia. Jantung kita tu kerja Allah juga. Nak degup. Kita tidur, dia tak tidur. Nampak? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, jantung. Duduk dalam kita tak? Nampak tak? Masya-Allah. Nah, kalau nampak begitu senang ya. Itu ada ayat sifat Allah tu. La ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis, baginya ada langit dan bumi. Nampak? Mentadbir. Itu artinya di mana Allah nak cari, hang boleh tengok keadaan sekeliling. Berlaku pagi petang siang malam bergerak semua di mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada. Nampak tak? Ya. Dia tak leka, tak lupa, tak lepas ya. Dia buat orang ni boleh makan, dia buat orang utara boleh makan, dia buat orang selatan pun boleh makan. Nampak? Dia buat dalam masa yang sama semut pun boleh makan. Nampak? Dia buat masa yang sama unggas serangga boleh makan. Bukan lagu kita. Ha? Dia makan telur kan, tunggu Ustaz dah. Tunggu Ustaz. Bagi dia lepas baru masuk. Nampak? Itu kita. Dia dulu kan, dulu buffet tak payah tunggu lah. Dulu hidang kan, bila hidang dia kena tunggu. Dah habis orang makan baru kita bangkit pula. Dia orang panggil tentara, panggil mai masuk. Nampak tak kita punya kelemahan? Allah dah dalam masa yang sama manusia makan, jin makan, burung-burung pun makan dalam masa yang sama. Allah takbir seluruh. Inilah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu ada. Nampak? Kamu akan lihat bersama kamu. Artinya bersama apa? Segala pergerakan makhluk, kepentingan makhluk, perjalanan makhluk, semuanya di takbir urus oleh Allah. Inilah artinya di mana Allah nak cari. Di mana-mana ada. Hampir tempat makan ada, hampir tempat tidur ada, hampir tempat kerja ada. Sebab semua itu Tuhan takbir. Itu hanya di mana Allah. Faham? Dan akhir sekali terletak kepada kedudukan yang paling tinggi kepada Allah, Fatihah. Terjawablah. Pertama, apa itu Allah? Kedua, siapa, di mana, ya, bagaimana dia berdiri Tuhan. Nampak? Sifat sabiah bantu kita, tolong. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Inilah dia yang kita baca sekarang ni. Yang kita baca sekarang ni tuan-tuan adalah yang mengambil bagaimana. Itu dia tanya kaifa, nampak? Faham? Kaifa yatasawwaru wa an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi min kulli syai'. Betapa tergambar akan dah hati bahawa Allah terhijab suatu pada hal yang lebih jelas daripada sekalian. Maksudnya Allah Subhanahu Ta'ala pada hakikatnya tidak mungkin tidak dilihatkan, ditutup atau terhijab oleh alam dan makhluk semuanya ini, sebab wujud Allah ada lebih terang daripada sekalian wujud selain Allah. Wujud Allah adalah wujud yang sesungguhnya zati.